Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Arif bin Sidi dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Penerapan Nilai Spiritual dalam amalan beragama serta pengaruhnya terhadap kecerdasan emosi mudaris menurut pandangan Said Hawa. Sebagaimana yang kita maklum bahawa tujuan penciptaan manusia ialah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta memakmurkan bumi ini. Antara subjek utama yang boleh memakmurkan bumi ini melalui amalan beragama ialah mudaris. Peranan dan tanggungjawab seorang guru atau pemudaris bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan serta menguasai kemahiran pengajaran dan pembelajaran, malah ianya juga berperanan sebagai agen perubahan dan qudwah hasanah dalam masyarakat. Justru untuk merealisasikan hasrat ini, seorang mudaris seharusnya mesti dapat menghayati amalan beragama ataupun at-tadayyun dengan baik, di samping memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Kedua-dua elemen ini dianggap penting dimiliki oleh seorang mudaris supaya apa yang diajar itu akan beri impak yang besar kepada anak didik. Kenyataan ini disokong oleh ilmuwan Islam, antaranya ialah oleh Abdullah Nasir Alwan, Siddiq Baba, Al-Hafiz As-Sa'id. Seterusnya, metodologi kertas kerja ini. Kajian ini menggunakan kaedah analisis kandungan untuk mendapatkan maklumat dan mutiara ilmu yang merujuk kepada sejumlah karya agung Said Hawa, seorang da'i dan ahli tasawuf terkemuka. Di samping itu juga beberapa pandangan ilmuwan ulung yang lain seperti Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah turut diselidiki sebagai pengayaan yang pelengkap kepada kertas kerja ini. Seterusnya kita akan tengok sedikit biodata ataupun pengenalan diri Said Hawa. Nama sebenar beliau ialah Said bin Muhammad bin Hawa yang masyhur dikenali dalam kalangan pencinta gerakan Islam sebagai Said Hawa. Hawa ialah kunyah ataupun gelaran ataupun sandaran yang dinisbahkan kepada nama keturunan yang diwarisi dari sebelah bapanya, dan beliau diputerakan di kota Hamah di Syria pada 27 September 1935. Baik, bagi Said Hawa dalam konteks rukun Islam, apabila ditelusuri dan dihayati, maka di sana terdapat nilai-nilai spiritual. Contohnya amalan syahadah terdapat nilai spiritual, amalan ibadat solat terhadap nilai spiritual, puasa, zakat dan haji. Kesemua amalan ini, jika kita hayati, di sana terdapat nilai-nilai spiritual yang perlu dihayati oleh para mudaris. Ini kerana secara tidak langsung, apabila kita dapat menghayati amalan beragama, kita akan dapat satu lagi kelebihan, iaitu kecerdasan emosi kita akan jadi meningkat. Hal ini juga telah dipakui oleh sarjana barat, di mana mereka mengatakan bahawa apabila seorang itu dapat menghayati amalan beragama dengan baik, secara tidak langsung mereka juga akan dapat menguasai kecerdasan emosi. Yang pertama, penerapan nilai spiritual dalam amalan syahadah. Syahadah ini bukan saja kita melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi di sebalik falsafah syahadah itu terdapat nilai-nilai spiritual, di mana dengan lafaz kalimah la ilaha illallah yang membawa pengertian wala ataupun taat dan setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bara yang bermaksud menolak, mengingkar dan melepaskan diri daripada ada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita hayati aspek-aspek ini secara tidak langsung, kita akan dapat membina satu watak baru, satu nilai spiritual yang baru, di mana nilai spiritual ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kecerdasan emosi kita. Ini antara pandangan yang telah dikemukakan oleh Said Hawa, di mana terdapat nilai spiritual dalam kalimah syahadah. Seterusnya, amalan ibadat solat.
Dalam ibadat solat, kita bukan hanyalah melakukan ibadat secara ritual saja. Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Itu pandangan zahir ibadat solat. Tetapi apa yang lebih penting ialah pemahaman yang betul tentang konsep bersuci sebelum mendirikan solat. Sebelum kita mendirikan solat, kita pastikan kita dapat memahami falsafah di sebalik penyucian diri. Sebagai contoh, kita membersihkan anggota badan kita daripada najis dan kekotoran. Malah nilai spiritual yang terkandung dalam alam bersuci adalah dengan mengutamakan kesucian batin. Kita bukan hanya menyucikan zahir saja, tapi dalam masa yang sama kita menyucikan batin kita daripada dosa dan noda, nafsu dan kelalaian. Di sinilah bermulanya proses mujahadah. Proses mujahadah inilah merupakan nilai spiritual yang terdapat dalam ibadat solat, di mana jika kita dapat menjalani proses mujahadah dengan baik, insya-Allah kita akan dapat satu tahap, iaitu kecerdasan emosi ataupun tazkiyatun nafsi. Seterusnya, penerapan nilai spiritual melalui amalan berzakat. Amalan berzakat ini bukan saja kita membersihkan harta kita daripada kekotoran, tetapi juga dalam masa yang sama kita membersihkan nilai diri kita. Kita membersihkan hati budi kita daripada riya, sombong. Peranan yang besar dalam usaha penyucian jiwa seseorang mudaris akan mencapai tahap kebersihan hati dan kecerdasan emosi kerana penekanan diberikan kepada implementasi terhadap adat zahir dan batin secara bersama dalam pelaksanaannya. Ini antara pandangan si awal, di mana dengan kita berzakat, dalam masa yang sama kita akan dapat menerapkan nilai spiritual, di mana dengan nilai spiritual itu yang kita lakukan secara konsisten, kita akan dapat satu lagi nilai tambah, iaitu kecerdasan emosi. Seterusnya, berkaitan dengan ibadat puasa. Ibadat puasa ini bukan hanyalah menahan diri daripada makan dan minum, serta melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi apa yang terpenting, nilai spiritual yang terdapat dalam ibadat puasa ialah mengajar kita bagaimana kita untuk mencapai satu tahap takwa. Takwa inilah nilai spiritual ataupun nilai yang ada dalam ibadat puasa. Ini kerana ibadat puasa bukan hanya sekadar ibadat zahir, sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi ibadat puasa memerlukan seorang mudaris memelihara dan menundukkan pandangan zahir daripada melihat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita dapat menjaga anggota kita dengan baik daripada perkara-perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala benci dan murka kepada kita, secara tak langsung nilai spiritual itu telah berada dalam diri kita, dan dalam masa yang sama juga emosi kita juga akan menjadi stabil dan lebih baik. Seterusnya, ibadat haji. Ibadat haji merupakan satu ibadat yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang berkemampuan. Para munaris juga mestilah memiliki sifat wasatiyah dan bersederhana dengan cara tidak menunjukkan kemewahan dan kemegahan, kerana dibimbangi akan lahir perasaan sombong dalam diri. Ini pandangan si Hawa. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita dengan sedikit kekayaan ataupun sedikit kemewahan, elakkan diri kita daripada bermegah-megah. Sebagai contoh, apabila Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita kekayaan, kita mestilah banyak bersedekah, banyak berinfak kepada orang-orang yang memerlukan tanpa menunjuk-nunjuk. Sebab itu, Syekh Hawa mengatakan bahawa apabila seorang itu berada di Makkah Al-Mukarramah, mereka kebiasaannya akan ditimpa musibah ataupun ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dihadapinya, serta menekankan kepada keperluan memiliki ilmu dan kefahaman yang tinggi berkaitan dengan ibadat haji. Maknanya, apabila kita berada di Makkah, Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan beberapa perkara. Di situlah letaknya nilai spiritual yang mana mendidik kita supaya kita tidak mudah terpengaruh. Kita memiliki sifat sabar, kita memiliki sifat suka menolong orang lain, kita tidak memiliki sifat takabur. Ini antara nilai spiritual yang ada pada ibadat haji. Baik, sebagai rumusannya, mengikut Syekh Hawa, ibadat dalam Islam ini ataupun alam beragama dalam Islam ini bukan hanya merangkumi lafaz syahadah, ibadat solat, puasa, zakat dan haji dengan melaksanakan rukun-rukun yang tertentu.
bukan hanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, malah ia mampu mempengaruhi jiwa seseorang. Jika kita lakukan ibadat tersebut dengan hati yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ibadat tersebut akan dapat mempengaruhi jiwa seseorang dan boleh mencapai tahap kecerdasan emosi. Karakter dan perwatakan seorang mudaris sebenarnya ialah lahir dari penghayatan dua kalimah syahadah, ibadat solat, puasa, zakat dan haji. Justru para mudaris seharusnya lah mencari dan menerapkan nilai spiritual dalam ibadat-ibadat ini, supaya dalam masa yang sama, apabila kita dapat menghayati nilai spiritual, kita dapat menyucikan diri kita. Kita dapat mentazkiyah diri kita. Apabila kita dapat satu tahap tazkiyatun nafsi, maka secara tidak langsung emosi kita akan stabil. Bila emosi kita akan stabil, amalan ibadat kita baik, insya-Allah apa yang diajar oleh kita kepada anak kita akan dapat diamalkan dengan baik. Dan kita juga akan dicontohi oleh masyarakat kerana nilai-nilai spiritual yang kita amal, yang kita cungkil dalam amalan beragama itu, kita dapat hayati dengan baik. Oleh itu, di samping memiliki kemahiran pengajaran dan pembelajaran, seorang mudaris juga perlulah dapat menghayati amalan beragama atau religious practice dengan baik serta memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Untuk mencapai kecerdasan emosi yang tinggi melalui ibadat zakat, puasa, haji, kita akan mencari satu nilai spiritual, insya-Allah gabungan ibadat selain daripada untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan dapat menyucikan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.